Salah seorang daripada polis ni terlanggar sesuatu yang digantung. Mula-mula tu diorang ingatkan punching bag. Lepas lampu dibuka, barulah diorang tahu yang tergantung tu adalah tubuh Josie. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Dalam video baru Abang Boy ni, Abang Boy ada cover satu kes yang pelik. Bermula dengan kecurian seluar pentot perempuan, tapi lama-lama dia upgrade jadi pembunuh pula. Semuanya bermula dengan fetish, tapi lama-lama dah tak boleh dibendung dah. Selalunya pembunuh macam ni boleh kita kategorikan sebagai pembunuh yang psikopat. Di luar orang nampak macam tak ada apa-apa pun. Dia mungkin ada kejayaan yang bagus, mempunyai keluarga yang penyayang, tetapi di belakang mata yang memandang, dia ada watak lain guys. Watak yang lebih evil dan gelap. Sama jugalah dengan watak dalam video Abang Boy kali ni. So Abang Boy nak tanya korang lagi sekali. Korang rasa-rasalah, korang boleh tak percaya pasangan korang 100% atau tak? Korang tengok video ni dulu sebelum korang jawab. So kalau korang dah ready, murid-murid duduk di tempat masing-masing, tenang, chill, let's roll. Memperkenalkan seorang lelaki yang bernama Charlie Otero. Sepanjang hidupnya dia dibesarkan di Wichita, Kansas. Dan pada tahun 1974, dia baru je berusia 15 tahun. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penyayang. Ketua keluarga yang bernama Joseph Otero adalah seorang askar yang berumur 38 tahun. Isterinya pula adalah seorang suri rumah yang bernama Julia, berumur 32 tahun. Dan Charlie ni mempunyai 4 orang adik-beradik dan dialah yang paling sulung. Pada 15 Januari 1974, Charlie mendapat pelepasan awal untuk balik ke rumah disebabkan pada hari tu adalah hari exam. So selepas habis semua kertas exam dijawab, pada lebih kurang pukul 12, dia berjalan balik ke rumah bersama 2 orang adiknya. Dia memang excited gila hari tu disebabkan dia dapat markah penuh dalam exam matematik. Dalam kepala otak dia, balik ni dia memang nak tagih janji bapak dia. Bapak dia cakap kalau dia dapat bawa balik A, bapak dia akan belikan basikal. Dia memang dah lama teringin dah. Kawan-kawan sekolah dia semua dah ada sebiji. Tetapi memandangkan keluarga dia pun bukan keluarga yang senang, adik-beradik pula ramai, so dia terpaksalah bersabar. Tetapi pada hari tu dia tersenyum gila. Dia tak sabar nak tunjuk kertas exam ni dekat bapak dia. Tetapi bila sampai ke rumah, dia dapat rasakan ada benda yang tak kena. Pintu gate rumah terbuka dan tak berkunci langsung. Anjing dia pula berada dekat luar rumah. Pelik. So dia pun masuklah melalui pintu sebelah rumah. Dia suruh adik-adik dia tunggu kat luar. Masa mula-mula dia masuk tu, dia nampak beg tangan ibu dia berada dekat atas dapur dan terbuka. Charlie pun panggil lah mak dia, tetapi tak ada seorang pun yang jawab. Charlie pelan-pelan masuk ke dalam bilik tidur. Apa yang dia nampak dekat depan mata memang macam mimpi ngeri guys. Dia nampak bapaknya dalam keadaan tangan dan kaki diikat dan tak sedarkan diri, berada dekat bawah katil. Begitu jugalah dengan ibu dia. Dekat leher kedua-duanya ada tali pinggang yang diikat dan kepala diorang dibalut dengan beg plastik. Charlie menggigil memanggil mak ayah dia, tetapi tak ada respon pun yang diberi. Charlie kemudian pelan-pelan menyentuh tangan si ayah. Dah sejuk, kelang kabut dia. Dia terus mendapatkan phone untuk call talian kecemasan, tetapi surprisingly talian tu dah dipotong. Charlie tak cakap banyak. Dia terus berlari keluar dan mendapatkan adik-adik yang lain. Dia berlari ke rumah jiran dia untuk minta tolong. Jiran dia lah yang call polis. Masa polis sampai, Charlie ni siap pesan kat polis tau, tolong pastikan adik dia Josie yang berumur 11 tahun dan Joey 9 tahun untuk jangan balik ke rumah. Charlie tak nak adik-adik dia yang lain tengok keadaan mak ayah dia. Polis pun apa lagi, terus menyerbu rumah kediaman Otero. Mula-mula tu diorang jumpa mayat mak ayah. Kemudian diorang masuk ke bilik lain pula. Di situ pula diorang jumpa mayat Joey. Joey mati dalam keadaan sama dengan mak ayah diorang. Bila dah setiap bilik diorang dah cek, diorang pergi pula kat basement. Disebabkan gelap, polis terpaksa menggunakan torchlight untuk cek kawasan sekeliling. Salah seorang daripada polis ni terlanggar sesuatu yang digantung. Mula-mula tu diorang ingatkan punching bag. Lepas lampu dibuka, barulah diorang tahu yang tergantung tu adalah tubuh Josie. Memang barai gang. Terdapat tanda-tanda seperti dia telah diserang secara gatal-gatal dan mayatnya dibiarkan dalam keadaan separuh berpakaian. Mayat dia tergantung tau di bahagian leher daripada sebatang paip. Charlie yang daripada tadi tunggu-tunggu juga si Joey dan Josie ni berjalan balik ke rumah daripada sekolah. Dia kalau boleh tak nak adik-adik dia tengok apa yang berlaku ni. Tetapi seorang inspektor polis datang dekat Charlie. Dia mengatakan yang 2 orang adik yang ditunggu daripada tadi tak akan datang dah. Mayat diorang dijumpai di dalam rumah. Terjelepuk dia jatuh. Dunia Charlie tiba-tiba gelap. Dia menangis semau-mahunya. Menurut
ikut Charlie sendiri, pada hari tu dia membenci Tuhan. Dia dah tak ada agama dah, dan dia membenci semua orang dekat dunia ni. Ramai jiran-jiran yang membuat spekulasi yang mengatakan keluarga Otero ni ada deal pula dengan penyeludupan bahan-bahan terlarang. Korang kena tahu pada masa ni penindasan kaum tu masih lagi ada. Keluarga Otero ni pula adalah daripada bangsa Mexico, duduk pula dekat dalam kawasan majoritinya daripada kaum kulit putih. So memang mudah lah ada orang assume yang benda-benda ni terjadi disebabkan bahan-bahan terlarang. So ramailah yang anggap apa yang berlaku ni adalah one off, sekali je jadi, dah takkan jadi dah. Siasatan polis pun tak membuahkan hasil sangat. Tak ada langsung cap jari suspek dikesan di kawasan kejadian. Memang tempat tu clean gila. Yang hanya ada adalah air besan cerak di tempat mayat Josie dijumpa. Polis membuat spekulasi yang suspek ni memang dah plan jenayah dia. Ada kemungkinan suspek memakai sarung tangan. Walaupun air cerak suspek ditemui, tetapi polis tak boleh buat apa juga pada zaman tu. Ini tahun 1974 tau. Teknologi DNA belum advance lagi macam sekarang ni. Kalau korang nak tahulah, teknologi mengesal suspek menggunakan DNA ni hanya diperkenalkan pada tahun 1986. So penyudahnya, kes ni bersawang dekat dalam bilik rekod. Charlie dan adik-beradiknya telah dipindahkan ke Mexico untuk tinggal bersama pakcik dia. Hidup dia lepas tu memang trauma gila, geng. Kalau nak ikutkan, masa depan dia cerah tau sebelum insiden tu. Tetapi selepas terjadinya kematian tu, dia mula-mula berjinak dengan bahan-bahan terlarang dan bergaul dengan budak-budak nakal. Terus hancur tu masa depan. Sementara kehidupan di Wichita berjalan seperti biasa, pembunuh ni tengah buat plan untuk mencari mangsa dia yang seterusnya pada 4 hari bulan April 1974. Di sebuah penempatan yang terletak 3 km daripada rumah keluarga Otero, seorang lelaki yang berumur 19 tahun dilihat berlari dalam keadaan berlumuran darah. Beberapa orang sekeliling terus mendapatkan dia. Lelaki tadi merayu supaya sesiapa saja tolonglah call polis secepat mungkin. Lelaki tadi mengatakan yang rumahnya telah dipecah masuk dan kakak dia tak sempat melarikan diri. Dia risau takut apa-apa terjadi kat kakak dia. Tak berapa lama kemudian polis pun sampai. Mujurlah polis sampai awal. Mangsa yang bernama Catherine Bright yang berumur 21 tahun dalam keadaan diikat menjerit meminta tolong. Terdapat kesan yang dia telah dirodok beberapa kali dengan senjata tajam di bahagian perut. Catherine terus dikejarkan ke hospital, tetapi disebabkan kehilangan banyak darah, dia meninggal dunia. Adik kepada Catherine yang bernama Kevin mengalami kesan tembakan di kepala. Mujurlah tembakan tu tak kena tepat. Dia telah dirawat dan berada dalam keadaan yang stabil. Pada mulanya, kedua-dua insiden ni disiasat secara berasingan tau. Sebab ialah polis tak dapat kesan persamaan di antara kedua-dua jenayah ni. Modus operandi pun dah lain. Satu ditembak dan satu lagi kes mangsa mati akibat dicekuh. Tetapi salah seorang daripada inspektor yang menyiasat ni perasan cara ikatan kepada bangsa untuk kedua-dua crime ni adalah sama. Line telefon untuk kedua-dua rumah pun telah dipotong dengan sengaja. Tetapi benda ni tak cukup. So dia pun malaslah nak buat bunyi sebab takut kena marah dengan bos. Dengan bantuan Kevin, polis berjaya mendapatkan satu lukisan komposit muka suspek. Dan lukisan inilah yang dikongsikan dengan TV dan juga newspaper. Selepas gambaran suspek disiarkan, memang tak senang duduklah polis. Beribu-ribu tips diterima, tetapi tak ada satu pun yang boleh pakai. Banyak yang main-main. Tetapi pada bulan Oktober 1974, polis berjaya menahan seorang lelaki yang dikatakan telah membuat pengakuan dialah pembunuh keluarga Otero. Dia telah ditahan bersama 2 orang lagi rakan subahat. Memang betul lah sangkaan diorang. Ini adalah rompakan yang dibuat oleh pengedar bahan-bahan terlarang. Tetapi beberapa hari selepas penangkapan tu keluar, seorang wartawan terima satu panggilan daripada seorang lelaki misteri. Arahan dia sangat-sangat spesifik tau. Dia menyuruh wartawan tu untuk pergi ke sebuah perpustakaan dan suruh dia cari satu buku yang bertajuk Applied Engineering Mechanics. Dan dekat dalam tu, wartawan tu akan menjumpai satu surat yang akan menceritakan apa yang terjadi kepada keluarga Otero. Mula-mula tu wartawan ni ingatkan benda-benda ni prank. Dia malaslah nak layan. Tetapi lelaki misteri tu cakap dia takkan duduk diam sementara orang lain yang dapat nama atas kerja yang dibuat. So wartawan ni pun pergilah ke perpustakaan tu dan cari buku yang dikatakan. Memang betul guys, dekat dalam buku tu ada surat. Dekat dalam surat tu, suspek menceritakan satu persatu apa yang dibuat dekat mangsa. Even posisi dan keadaan Josie dibunuh pun dia bagi tahu tau. Dia mengatakan yang dia langsung tak rasa bersalah dan dia tak suka orang lain mendapat nama atas kerja yang dia buat. Dia tak akan berhenti selagi dia tak ditangkap. Di akhir surat tu, dia meletakkan tanda tangan BTK. BTK bermaksud B untuk bind ataupun ikat, T untuk torture ataupun seksa, dan K untuk kill bermaksud bunuh. Disebabkan surat ni di-type, polis tak berjaya menjumpai apa-apa kesan cap jari. Tetapi yang peliknya, polis meminta untuk newspaper ni tak keluarkan artikel pasal semua yang berlaku ni. Even nama BTK tu pun polis tak bagi untuk wartawan guna. Tak tahulah apa sebab. Mungkin polis tak nak rakyat panik kot. Tetapi sepanjang tahun 1974 tu, tak ada langsung berita pasal rumah dipecah masuk. Begitu jugalah 1975 sampailah 1977. Masing-masing ingatkan yang diorang dah selamat. So polis pun bertenanglah sikit. Polis percaya yang
yang pembunuh dah pindah keluar daripada negeri dorang, ataupun ada kemungkinan pembunuh dah mati. Betapa silapnya dorang. Pada 17 Mac 1977, BTK menyerang lagi. Polis mendapat panggilan daripada seorang lelaki mengatakan seorang kanak-kanak mengetuk pintu rumah dia. Budak tu mengatakan yang mak dia dah mati. Polis tak tunggu lama guys, terus datang pergi serbu kediaman budak tu. Polis menjumpai mak budak tu dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Mangsa bernama Shirley Relford, seorang ibu tunggal yang mempunyai 3 orang anak. Anak dia yang bernama Steve lah yang mengetuk pintu rumah jirannya untuk meminta tolong. Pada masa tu dia berumur 5 tahun tau geng. Aduh, macam mana doh nak recover daripada benda-benda ni. Kecil-kecil pun dah tengok mak dia dibunuh di depan mata tau. Apa yang terjadi adalah pagi tu Steve telah disuruh untuk pergi ke kedai untuk membeli barang dapur. Semasa on the way balik tu, dia telah ditahan oleh seorang lelaki. Dan lelaki tu bertanya. Lelaki tu mengeluarkan satu gambar. Steve terkejut lah yang wanita dekat dalam gambar tu adalah mak dia. Tetapi bila lelaki misteri tu tanya sama ada Steve kenal tak wanita ni, Steve cakap tak. Oh, pandai juga dia. Dia tak kenal pun. Dan dia terus belah balik ke rumah. Balik-balik je dia terus bagi tahu mak dia. Mak dia ingatkan mungkinlah lelaki tadi tu adalah kawan mak dia. 15 minit selepas tu, tiba-tiba pintu rumah dia ketuk. Steve pun pergi selamba je buka pintu tu. Kau, lelaki tadi dekat depan rumah memegang sepucuk pistol. Dia menyuruh Steve membawa adik-adik dia masuk ke dalam bilik air. Lelaki tadi terus ke dapur dan mengacukan pistol ke arah Shirley untuk pergi ke dalam bilik tidur. Lelaki tadi mengarahkan untuk meletakkan beberapa selimut dan juga permainan dekat dalam bilik air dan mengunci pintu daripada luar. Selepas pintu dikunci, serangan pun bermula. Steve ni pula, dia mengintai satu persatu apa yang dilakukan kepada mak dia. Dia boleh nampak guys. Dia intai ikut celahan pintu tu. Entah macam mana Steve berjaya memecah tingkap bilik air dan keluar mendapatkan bantuan. Selepas dia menyuruh jiran untuk call polis, dia berlari balik ke rumah untuk tolong ibu dia. Dia cuba jugalah membuka jerutan dekat leher ibu dia, tetapi dah terlambat guys. Shirley dah tak ada. Seperti biasa, crime scene memang clean gila dah. Yang ada hanyalah eye track daripada suspek. Beg plastik telah dibalut di kepala mangsa dan punca kematian adalah mangsa telah dijerut dengan tali. Pada 9 Disember 1977 pula, polis Wichita telah menerima satu panggilan daripada seorang lelaki misteri mengatakan yang dia telah membunuh seorang wanita di rumah bernombor 843 South Pershing Street, Wichita. Lepas tu dia letak. Polis pun pergilah. Polis menemui mayat seorang wanita dalam keadaan tanpa seurat benang pun. Beg plastik telah dibalut di kepala dan tali pinggang mangsa telah dijerut di leher. Menurut pakar forensik, mangsa mati sehari sebelum dia ditemui. Nama mangsa adalah Nancy Jo Fox yang berumur 25 tahun. Dia adalah seorang wanita bujang yang tinggal bersendirian. Walaupun polis dah tahu yang diorang sekarang ni berdepan dengan seorang pembunuh bersiri, tetapi siasatan masih lagi dijalankan secara berasingan tau. Diorang masih tak percaya yang semua ni dilakukan oleh seorang pembunuh yang sama. Sampailah pada 10 Februari 1978, BTK telah menghantar sepucuk surat ke stesen TV setempatan. Basically, surat tu mengatakan berapa banyak lagi bangsa yang dia kena bunuh untuk meyakinkan rakyat yang dia adalah orang yang bertanggungjawab atas semua pembunuhan ni. Dia siap bagi tahu detail satu persatu keadaan mangsa-mangsa dia tau semasa dia bunuh. BTK juga mengatakan yang dia mendapat inspirasi daripada Jack the Ripper, Son of Sam dan juga Hillside Stranglers. Dan sekali lagi BTK claim, selagi dia tak ditangkap, selagi itulah dia akan tetap membunuh. Tetapi selepas berita ni keluar, tiba-tiba dia terus senyap geng. Bertahun-tahun tak ada langsung berita rumah dipecah masuk ke, ada mangsa dibunuh ke apa ke, tak ada langsung. Even polis pun ingat yang BTK ni dah mati. Tapi biasalah, takkan tak dan pancut dah habis kan. Ada lagi geng. Pada 5 hari bulan Mei 1985, polis menerima panggilan kecemasan. Beberapa pejalan kaki telah menjumpai satu mayat wanita yang diikat di dalam sebuah parit di antara jalan North Webb dan juga North Greenwich. Keadaan mayat memang barai gila lah. Nampak seperti mangsa dibunuh di tempat lain dan dibuang di situ. Pakar forensik membuat spekulasi yang mangsa ni mungkin telah mati 7 hari sebelum mayat ditemui. Mayat tu telah dikenal pasti sebagai Berin Hench yang berumur 53 tahun. Rumahnya telah dipecah masuk dan talian telefon telah dipotong. Tahun selepas tu pula, pada 16 September 1986, BTK sekali lagi buat hal. Kali ni dia menyamar sebagai seorang tukang repair telefon. Padahal dia lah orang yang putuskan telefon rumah tu. Mangsanya adalah seorang wanita yang berumur 28 tahun yang bernama Vicky Lin. Mayatnya telah ditemui dalam keadaan tak berpakaian dan lehernya telah jerut dengan menggunakan stokin nylon. Pada 1 Februari 1991, mayat seorang wanita yang separuh mereput telah ditemui di kediamannya. Mangsa telah dikenali sebagai Dolores Earline atau lebih dikenali sebagai
Eddie. Dia adalah seorang warga emas yang tinggal bersendirian dekat rumah. Pakar forensik menjangkakan yang Dee telah mati pada pertengahan bulan Januari, lebih kurang 2 minggu sebelum mayatnya ditemui. Itulah. Lepas tu tak ada langsung berita kematian yang mempunyai modus operandi yang sama. So far dah 10 mangsa mati di tangan orang gila ni. Polis masih lagi tak berjaya menjejaki suspek tau. Macam-macam polis buat roadblock, tanya jiran-jiran. Diorang tahan semua muka-muka wanted dekat area tu, tetapi langsung tak membuahkan hasil. Penyudahnya, sekali lagi bersawanglah kes ni dekat dalam bilik rekod. Kes ni telah diklasifikasikan sebagai cold case. Tetapi sesuatu terjadi 13 tahun kemudian. Pada bulan Mac 2004, satu syarikat newspaper, The Wichita Eagle, telah menerima sepucuk surat. Pengirim surat tu meletakkan namanya sebagai Bill Thomas Kilman. Dia mengatakan yang dia adalah orang yang bertanggungjawab atas kematian Vicky Lynn. Dia juga sertakan beberapa gambar mangsa diikat dan juga gambar lesen mangsa. Tetapi yang bijaknya, newspaper ni tak dapat relate yang Vicky ni adalah mangsa kepada VTK. Apa kebijak diorang ni? Diorang just laporkan benda ni sebagai pembunuhan solo. Memang bengang lah member. Pada bulan Mei 2004, sekali lagi BTK ni buat hal. Dia menghantar surat kepada satu stesen TV. Dia meletakkan title The BTK Story. Pada 9 Jun pula, dia letakkan satu box UPS dekat papan tanda di Kansas Road. Dekat dalam kotak tu besar-besar ditulis, serangan gatal-gatal adalah kesukaan saya. Dia describe satu persatu yang dibuat dengan keluarga Otero tau. Sepanjang tahun tu sampailah ke awal tahun 2005, sebanyak 11 surat telah dihantar kepada media-media. Macam-macam cara. Ada yang diletak dekat dalam kotak serial, ada yang dia post, ada yang dilekat dekat papan tanda. Setiap surat dia menceritakan kisah dia, kisah-kisah crime yang dibuat. Dan dia siap cabar polis kot untuk tangkap dia kalau boleh. Dia siap ejek tu. Dia cakap mungkin kalau dia berbunuh lagi, polis akan jadi bijak dan boleh tangkap dia. Bukan tu je geng. Dekat dalam satu kotak serial yang ditinggalkan oleh BTK, dia siap letak anak patung yang separuh tak berpakaian, diikat seperti mangsa-mangsa dia. Pada masa ni, polis dah tubuhkan satu pasukan hanya semata-mata untuk tangkap mamat setan ni je. Jenuhlah polis cuba, tetapi BTK ni terlalu bijak pula. Dah macam main aci kejar pula dah. Tetapi sebijak mana pun, ada juga bodoh dia. Dalam satu surat terakhir, BTK yang dihantar pada bulan Februari 2005, dia bertanyakan kepada polis, boleh tak dia berhubung menggunakan floppy disk? Polis boleh kesan ke tak? Kepada siapa-siapa yang tak tahu floppy disk tu apa, korang tanyalah mak ayah korang. Kalau mak ayah korang umur 20 tahun lebih, tanya atuk-atuk korang pula. Ini budak-budak yang membesar pada zaman 90-an hingga 2000 je yang tahu menatang ni apa. Dalam erti kata lain, generasi X ataupun MTV generation. So dekat dalam surat tu, BTK ni siap minta polis supaya jujur kot. Dia cakap cara komunikasi diorang ni kena ubah mengikut peredaran zaman. Pula dah. Ingat polis nak jujur ke? Kau dah bunuh orang ikut suka hati kau. Lagi kau nak main-main dengan polis. So polis buat apa lagi? Diorang balas dekat satu keratan iklan di newspaper tempatan. Polis cakap floppy disk adalah selamat. Polis tak payah tunggu lama geng. Sehari selepas iklan tu diterbitkan pada 16 Februari, satu floppy disk sampai di pintu depan ibu pejabat polis Wichita. Memang BTK kena kapur guys. Pakar forensik digital terus buat kerja. Sekejap je dapat tahu. Diorang berjaya menjumpai software yang digunakan untuk type surat tu. Dan software tu pula didaftarkan di bawah nama Dennis dan juga satu organisasi keagamaan, Christ Lutheran Church. Bila diorang cari church tu dekat mana, diorang jumpa pula website. Dekat catat organisasi, memang ada pula orang yang bernama Dennis Rader. Muhammad Dennis ni bukan biasa-biasa geng. Dia adalah presiden gereja tu. Oh pula dah. Tengok muka memang jinak habis geng. Dengan aspek mata tebalnya, dengan misai Hitlernya. Tetapi sebelum polis buat apa-apa tindakan, diorang check dulu latar belakang Muhammad Dennis ni. Dia bekerja sebagai tukang install alatan penggera brand ADT Alarm. Dia juga adalah ketua pengakap di area penempatannya di Park City. So sebab itulah dia tahu pasal ikatan pengakap. Kan tadi abang boy cakap, polis perasannya ikatan dia sama. Sebab ni lah, dah lah dia gunakan ikatan dia tu dekat mangsa-mangsa dia. Dia ajar pula dekat anak-anak pengakap yang lain. Baik memang perangai dia ni. So pada 20 hari bulan Februari 2005, polis terus buat kerja. Diorang letakkan beberapa pegawai berpakaian biasa untuk meninjau di pekarangan rumah Dennis. Sementara tu, polis masih lagi mengumpul bahan bukti yang cukup untuk keluarkan waran tau. Kalau 30 tahun sebelum tu, teknologi DNA memang tak ada lah. Tetapi bukti yang diorang kutip di tempat kejadian pada masa tu, masih lagi diorang simpan dekat dalam bilik bukti tau. Diorang keluarkan balik. Kebetulan pula, si Dennis ni ada 2 orang anak perempuan. Salah seorangnya telah menjalani ujian pap smear. Pada sesiapa yang tak tahu, ujian ni adalah untuk mengetahui sama ada seseorang tu mengidap penyakit kanser ataupun tak. So betul ke abang boy kalau salah, okey? Polis telah berjaya memperolehi sampel tu daripada doktor dan terus bawa ke mamal forensik. Tetapi polis terpaksa menunggu 2 hari pula untuk keputusan tu. Dan pada 24 hari bulan Februari, keputusan tu keluar. Dennis Rader adalah BTK. Memang meremang inspektor yang dapat berita tu. 30 tahun dia tunggu dan akhirnya diorang dapat juga tahu siapakah BTK. Pada 25 Februari 2005,
2005, polis telah menahan Dennis Rader yang dalam perjalanannya ke pejabat. Bila polis tanya, kau tahu tak kenapa kau ditangkap hari ni? Dennis dia cakap, aku rasa aku tahu kot. Semasa dalam bilik soal siasat, salah seorang inspektor tu telah menunjukkan floppy disk tu kepada Dennis. Dia tanya, kau tahu ni apa? Dennis dia cakap, kenapa kau menipu aku? Dia ingatkan yang selepas surat menyurat yang dia dah hantar tu, dia mempunyai hubungan yang baik dengan polis. So apa yang terjadi ni, dia anggap polis dah curang dengan dia. Acah-acah dia pula yang disakiti. Apa benda lah siot? Bila polis tanya, kenapa Dennis mula menghantar surat dekat diorang selepas 13 tahun menyembunyikan diri? Dia cakap, bila dia tanya dengan budak-budak pasal BTK, ramai yang tak kenal, ramai yang tak pernah dengar pun pasal BTK. So dia jadi bengang. Sebab itulah dia start hantar surat balik. Dia nak nama dia famous dekat masyarakat setempat. Korang bayangkanlah dia nak jadi influencer siut. Tapi bagus juga macam ni. Kalau dia memilih untuk diam, rasanya sampai sekarang kot tak ada siapa tahu identiti sebenar BTK. Masyarakat bila tahu pasal penangkapan Dennis ni memang terkejut lah. Tak ada seorang pun yang sangka seorang yang dihormati dalam masyarakat, presiden gereja ni adalah syaitan yang telah menamatkan nyawa 10 orang. Bukan kaleng-kaleng pula tu cara dia bunuh. Kejam gila kot. Terseksa mangsa. Watak yang menghantui Wichita selama 30 tahun adalah seorang pakcik yang diorang sangka baik daripada luar dan dalam. Korang bayangkanlah jabatan polis, FBI, ATF. ATF ni adalah Badan Penteras Alkohol, Tobacco dan Senjata Api. Tiga-tiga jabatan ni serbu rumah Dennis tau. Bukan rumah Dennis je, gereja pun diorang serbu kak. Macam-macam boleh jumpa geng. Dennis ni ada simpan satu buku nota dan dekat dalam tu dia siap lukis gambar rajah apa plan dia akan buat kepada mangsa tau. Ada polis jumpa tu satu kotak yang mengelilingi gambar-gambar Dennis berpakaian dalam wanita dan juga memakai topeng. Ada juga gambar-gambar mangsa yang berposing bermacam-macam. Di samping tu, polis juga menjumpai beberapa hadiah sagu hati yang diambil daripada mangsa. Barang-barang kemas, lesen, gambar family dan macam-macam lagi lah. Dalam satu sesi soal siasat, Dennis mengatakannya semua ni bermula bila dia menghadiri sesi lawatan sambil belajar di sebuah kilang memproses daging. Pada masa binatang tu dibunuh, adik dia tiba-tiba naik lah siut. Bila dia balik rumah, apa lagi? Dia start lah dengan binatang-binatang jiran dia. Habis semua dia bunuh geng. Cara yang dia suka bunuh adalah dengan mencekoh binatang tu. Dia suka melihat binatang tu terseksa tau. Lama kelamaan, dia terfikir pula, macam mana kalau buat kau orang? Tetapi dia tak berani. Bila dia dah meningkat remaja, dia start mengendap jiran-jiran dia pula. Tak cukup dengan tu geng, habis seluar spentok jiran dia sapu. Time ni lah dia start berposing dengan seluar spentok jiran dia pula. Selepas tamat pengajian, dia pernah berkhidmat sebagai seorang askar. Dan pada masa ni adalah tempoh dia bertenang. Hibernasi lah kata orang. Dia berkhidmat daripada tahun 1966 hingga 1970. Dan selepas daripada ni, dia terus menetap di Park City, Wichita. Pada tahun 1971, dia telah berkahwin dengan cinta hatinya, Paula Dietz, dan telah dikurniakan dengan 2 orang anak perempuan. Pada masa ni, dia cuba sedaya upaya dia untuk menahan nafsu dia dan cuba untuk menjadi seorang ayah dan hidup sebagai seorang normal. Dia telah memasuki kelas malam dan berjaya memiliki diploma dalam electrical engineering. Dan pada 1973 pula, dia memasuki universiti dan berjaya mendapat degree dalam jurusan undang-undang. Tetapi setan dekat dalam diri dia ni tak boleh duduk diam guys. Pada satu hari di bulan Disember 1973, masa dia tengah on the way ke tempat kerja, dia perasan pula Josie Otero dalam perjalanan balik daripada sekolah. Time-time tu juga dia cakap, itu adalah mangsaku. Dia mengambil masa 2 bulan untuk perhatikan jadual keluarga Otero. Pukul berapa si bapak dia keluar rumah, pukul berapa dia pergi kerja, pukul berapa anak-anak balik sekolah dan sebagainya. Dan pada 15 Januari 1974, Dennis bertindak. Target dia sebenarnya adalah 2 orang je, Josie dan mak dia. Dia tak sangka pula yang bapak dia cuti hari tu. Joey pula tak ke sekolah sebab tak berapa sihat. Last Dennis terpaksa bunuh semua sebab tak nak meninggalkan saksi. Masa dia cerita dekat inspektor tu, langsung tak ada muka bersalah kan. Dennis senyum-senyum macam dia mengimbau kenangan terindah pula. Tetapi guys, kita orang normal ni tak boleh kaji pemikiran diorang ni. Diorang tak anggap mangsa macam manusia pun. Pada diorang, mangsa hanyalah alat untuk melepaskan nafsu diorang. Itu saja. Sebenarnya ada juga mangsa yang terlepas tau. Pada tahun 1979, dia telah memecah masuk sebuah rumah seorang wanita yang berumur 63 tahun yang bernama Anna Williams. Tetapi Anna ni tak ada rumah pada masa tu. Jenuh lah dia tunggu beberapa jam. Tetapi si Anna ni tak balik-balik. Penyudahnya, Dennis curi spentot Anna je. Lepas tu dia caw. So di akhir penyiasatan, Dennis hanya berdepan dengan 10 pertuduhan membunuh dengan niat je. Tak ada lagi mangsa-mangsa yang seumpamanya dijumpai di sekitar kawasan Wichita. Perbicaraan bermula pada 28 Februari 2005. Pada 1 Mac dalam sesi sebutan kes, Dennis diam je. Dia tak buka mulut. Sepatah
sehara pun dia tak cakap. Pada masa ni, Dennis tak diwakili dengan peguam dan hanya mengangguk faham bila semua pertuduhan dibaca. Bila hakim tanya sama ada Dennis ni mengaku bersalah atau tak, dia diam. Last sebab dah bengang, hakim terus meletakkan Dennis ni mengaku tak bersalah dan dijadualkan untuk dibicara 27 Jun 2005. Wang ikat jamin sebanyak 10 juta telah ditetapkan. Pada 27 Jun, Dennis mengaku bersalah atas kesemua pertuduhan. Di sepanjang pembicaraan tu, Dennis describe satu persatu jenayah dia dengan detail tau. Pada 18 Ogos, juri mendapati yang Dennis Rader bersalah atas kesemua pertuduhan. Dan dengan ini, hakim telah menjatuhkan hukuman 10 kali life sentence. Kalau pada masa tu, hukuman life sentence dekat Kansas City ni bermaksud 50 tahun tau. So, korang kalilah dengan 10. Mau tak 500 tahun? Siap hakim tu letak syarat kot. Dennis hanya akan mendapat peluang untuk diperut selepas menjalani 175 tahun. Hakim ni kalau menganjing lain macam. Kalau nak ikutkan, untuk kesalahan Dennis yang macam ni, hukuman paling maksimum adalah hukuman mati. Tetapi sayangnya, pada masa jenayah tu berlaku, hukuman mati belum berkuat kuasa lagi. Kalau korang nak tahulah, pada 1972, Mahkamah Tinggi US mengharamkan hukuman mati di serata negeri US. Tetapi pada tahun 1994, kerajaan Kansas memasukkan balik hukuman mati dalam hukuman. So untuk crime si Dennis ni, dia mula membunuh pada tahun 1974 dan berakhir pada tahun 1991. So semua ni berlaku dalam gap hukuman mati tu dimasukkan tau. So disebabkan inilah dia terlepas hukuman mati. Sebelum hukuman Dennis dijatuhkan, hakim telah memberi peluang kepada Dennis untuk berucap di depan keluarga mangsa. Yang si Mat ni pula memberi ucapan selama 30 minit meminta maaf. Tetapi itu pun tak ikhlas. Setiap percakapan dia memang fake gila. Macam guna ChatGPT ni ayat. Menurut pendakwa raya, dia menggambarkan ucapan Dennis ni lebih sesuai untuk acara penerimaan hadiah di majlis award. Tapi tak boleh cakap apa juga gang. Selalunya bagi psikopat ni, diorang tak boleh relate dengan penderitaan orang lain tau. Diorang ni memang zero empathy. Apa saja yang dibuat hanya untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Padahal berapa banyak kehidupan orang yang telah dimusnahkan. Sebagai contoh, Charlie Otero. Dia tak boleh hidup macam orang normal lah gang. Sepanjang dia membesar, memang keluar masuk penjara je. Dia telah mencari jalan keluar dengan menggunakan bahan-bahan terlarang dan melakukan jenayah. Padahal sebelum tu, dia adalah seorang pelajar cemerlang dekat sekolah tau. Dan benda ni terjadi bukan dekat dia seorang je. Steve yang pada masa tu 5 tahun menyaksikan mak dia sendiri diseksa dan dibunuh dekat depan mata. Sekarang ni dah jadi penagih gang. Hancur masa depan. Diorang berdua hadir di sepanjang sesi pembicaraan. Korang nak tahu tak? Pada masa pembicaraan tu nak berlangsung, niat Charlie sebenarnya adalah untuk rodok Mamat Dennis ni. Kalau ada peluang memang dia nak buat je. Tetapi di pertengahan pembicaraan tu, anak dia pula mengalami aksiden dan berada di dalam keadaan koma. Masa dia bagi speech ni, hati dia tengah risau pasal anak dia tau. My name is Charlie Otero. I am not here to recant the personal loss I have felt for over 30 years, but to speak for all the members of my family, living and dead. Not only my siblings and I, but the entire families of the Oteros and the Burgoses suffered from the actions of one Dennis Rader. I would like at this time to state that the criminal actions of Dennis Rader caused irreparable damage to the very fabric of my blood family. Sons, daughters, uncles and cousins, a father and mothers, aunts and grandmothers, all lost the precious moments my family's very existence would have brought them during their lifetimes. Their lost lives are missed yet to this day. Dennis Rader did not ruin my life though. He caused me to challenge my faith, changed my future forever, and separated me from the rest of my loved ones for over 30 years. Yet I have never allowed his actions to send me to the dark side. A son's love for his mother would not allow Dennis Rader to tarnish her memory. The lessons I learned from my father and mother transcend the evil doings of Dennis Rader. Selepas hukuman dijatuhkan, Charlie dah rega dah. Dia tak lagi berendam dengan mamat setan ni. Dia keluar mahkamah tu sebagai seorang lelaki yang baru. Elok pula seminggu lepas tu, anak dia sedar daripada koma. Menurut Charlie, kalau dia rodok Dennis pada masa tu, rasanya ada kemungkinan anaknya dia akan mati juga. So sebelum Abang Boy menutup tirai, untuk video kali ni, Abang Boy rasa Abang Boy nak explain sikit pasal apa yang Abang Boy tahu pasal psikopat ni. Ramai yang anggap psikopat ni gila, cakap sorang-sorang, buat benda-benda pelik. Tapi sebenarnya tak guys. Yang jenis cakap sorang-sorang tu adalah skizofrenia. Tetapi psikopat ni susah kita nak tahu siapa tau. Dia nampak macam orang normal je, tetapi dia kurang ataupun tak ada langsung perasaan empati terhadap orang lain. Dalam arti kata lain, dia susah nak rasa kesian kat orang lain tau. Dan yang bestnya, orang-orang macam ni digelar the great pretender ataupun a great actor. Sebagai contoh, kalau seseorang tu berlakon, dalam babak tu director memerlukan dia menangis bagai nak gila. Walaupun sebelum babak tu dia bersukaria dengan kawan-kawan dia, tetapi masa director cakap action, dia boleh menangis sampai berjijik-jijik air ingus dia, sampai penonton yang tengok pun boleh rasa sedih. Lepas habis syuting tu, elok je
je dia gelak balik. Nampak kan? Kalau korang tengok seorang pelakon kayu tu, diorang tak boleh nak berlakon sebab diorang ni bukan psikopat lah, lebih kurang. Lagi satu ciri-ciri psikopat ni, diorang suka dengan jawatan-jawatan tinggi. Korang tengok lah The Killer Clown, John Wayne Gacy. Dia adalah ahli pertubuhan belia dan melibatkan diri dia dengan politik. Dia juga memiliki syarikat construction yang berjaya. Dia dah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak perempuan. Tetapi belakang mata yang memandang, dia bertanggungjawab menamatkan 33 nyawa. Dan lagi satu contoh terbaik adalah Ted Bundy. Mamat ni berkecimpung dengan politik dan dilantik oleh Senator Seattle untuk menjadi pengerusi Persatuan Benteras Jenayah di Seattle. Mamat ni study law lah siut. Tetapi dia bertanggungjawab menamatkan nyawa 20 anak gadis. Dia punya hebat tu, dia tak guna program bela tau dekat perbicaraan dia. Dia wakilkan diri sendiri lah geng. Tetapi tak hebat mana lah, kalah juga. Kalau korang nak tahu, recent study menyebut seramai 30% daripada penduduk bumi ni ada tanda-tanda psikopat. So basically, 3 di antara 10 kawan korang ada kemungkinan adalah seorang psikopat. Tapi tak semua psikopat ni jahat doh. Ada juga yang baik. Sebagai contoh, pegawai polis. Okey, abang buat bagi contoh Kalau polis tu tangkap seorang pencuri, mestilah pencuri tu merayu bagai nak gila. Cakap anak sakit lah, mak sakit lah, curi sebab nak bayar hutang lah, apalah. Kalau abang boy polis tu, tak pasal-pasal abang boy lepaskan sebab kesian. Tetapi polis tak boleh buat macam tu guys. Kalau dia lepaskan sebab kesian, kalau esok-esok dia buat lagi macam mana? So dia terpaksa buang perasaan empati tu untuk menjalankan tugas dengan adil. So anyway, itu adalah pemahaman abang boy sendiri terhadap psikopati ni. Kalau ada yang salah, minta tolong betulkan. Abang boy yakin ada ramai ahli psikologis yang menjadi viewer channel ni. So sama-samalah kita belajar. So seperti biasa, abang boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.